Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adlan bin Muhammad Sharifuddin, Guru Bahasa Jepun SMK Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. Saya akan membentangkan kertas pembentangan saya bertajuk Meningkatkan Ingatan Pelajar terhadap Kosakata Arah Bahasa Jepun melalui teknik pergerakan setempat. Pernyataan masalah. Apabila saya mengajar pelajar tingkatan 2 untuk subjek Bahasa Jepun, mereka belajar tentang kosakata yang melibatkan arah dalam bab 7. Semasa kelas, pelajar dapat membaca dengan betul kosakata, mereka dapat menyebut dan menyebut makna kosakata tersebut. Walau bagaimanapun, dalam kelas berikutnya, semasa saya menyoal secara spontan, saya meminta pelajar untuk menyebut apa perkataan bahasa Jepun untuk kanan, apa perkataan bahasa Jepun untuk kiri. Pelajar tidak dapat menyebut kosakata tersebut. Mereka seolah-olah tidak ada pembayang langsung tentang kosakata arah tersebut. Dan apabila saya mengubah soalan, baiklah, saya sebut perkataan bahasa Jepun, minta mereka menyebut makna, pelajar juga tidak dapat menyebutkan makna perkataan tersebut. Justru ia menimbulkan satu kerisauan terhadap diri pelajar, mengapa mereka tidak dapat mengingati kosakata arah tersebut. Jadi, sekiranya masalah ini tidak diatasi, pelajar akan bermasalah dalam komunikasi bahasa Jepun, sama ada secara lisan atau bertulis, sekaligus merendahkan pencapaian pelajar dalam subjek bahasa Jepun. Justru, kajian tindakan ini dihasilkan untuk mengatasi masalah tersebut. Kajian literatur. Menurut Alizadeh 2016, kosakata merupakan komponen penting dalam pembelajaran bahasa. Ia memungkinkan sesuatu komunikasi bermakna. Dalam Sockman 1997, beliau menyebut bahawa kosakata perlu diajar dan perlu dimasukkan dalam sukatan pembelajaran bahasa. Tomasello 1987 menyebut kata sendinama atau kosakata arah muncul dalam pertuturan kanak-kanak paling awal semasa kanak-kanak itu berusia 2 tahun. Lekin 1998 pula menyebut kata sendinama atau kosakata arah hanya muncul dalam pertuturan kanak-kanak setelah mereka dapat menyebut semua jenis kata yang lain. Ini bermakna kanak-kanak bermula dengan perkataan dengan makna konkret, kemudian baru mereka akan dapat menyebut perkataan dengan makna abstrak. Jadi, objektif kajian ini ialah pertama, untuk meningkatkan ingatan pelajar terhadap kosakata berkaitan arah dalam bahasa Jepun. Kedua, memperkenalkan teknik pergerakan setempat. Ketiga, menilai keberkesanan teknik pergerakan setempat dalam pembelajaran kosakata berkaitan arah dalam bahasa Jepun. Kajian ini melibatkan 8 orang pelajar tingkatan 2 yang mengambil subjek bahasa Jepun. Beberapa metodologi digunakan. Pertama, pemerhatian guru. Yang kedua, sesi intervensi, iaitu memperkenalkan teknik pergerakan setempat. Yang ketiga, penulisan refleksi oleh pelajar selepas sesi intervensi. Yang keempat, sesi perkongsian pengalaman oleh pelajar secara lisan. Apa itu teknik pergerakan setempat? Teknik ini digunakan untuk mengajar 10 kosakata arah dalam bahasa Jepun. Ia melibatkan pergerakan motor kasar dan motor halus. Anggota bahagian badan atas tubuh, khususnya bahagian tangan, terlibat. Pelajar akan menyebut kosakata mengikut rangkap dan urutan sambil membuat pergerakan tangan bagi menunjukkan maksud kosakata. Secara am, teknik pergerakan setempat mengandungi 4 rangkap. Rangkap yang pertama, mae, ushiro, depan belakang. Rangkap yang kedua, ue, shita, atas bawah. Rangkap yang ketiga, migi, hidari, aida, kanan, kiri, antara. Rangkap yang keempat, naka, soto, tonari, dalam, luar,
di sebelah. Dengan menggunakan 4 rangkap ini, pelajar belajar pergerakan menggunakan teknik pergerakan setempat. Dalam rangkap 1, apabila pelajar menyebut mai, mereka membawa tangan ke hadapan. Apabila mereka menyebut ushiro, belakang, mereka membawa tangan ke belakang. Dalam rangkap yang kedua, apabila mereka menyebut ue, mereka mengangkat tangan ke atas. Apabila shita, mereka menurunkan tangan ke bawah. Dalam rangkap yang ketiga, apabila mereka menyebut migi, mereka mengangkat tangan kanan ke sebelah. Apabila mereka menyebut hidari, mereka mengangkat tangan kiri pula ke sebelah. Seterusnya, aida, mereka membawa kedua-dua tangan di hadapan. Dari situ, mereka meletakkan tangan di atas tapak tangan dan mengepitnya untuk menunjukkan naka dalam. Kemudian, tangan kanan dibawa ke sebelah untuk menunjukkan soto. Kemudian, tangan dibentangkan untuk menunjukkan tonari. Baik, itu ialah teknik pergerakan setempat. Setelah teknik ini dilaksanakan, pelajar menulis refleksi. Didapati bahawa pelajar sangat tertarik dengan teknik pergerakan setempat. Dalam refleksi, mereka menyebut bahawa menarik, cepat ingat, suka dengan cara ini, mudah untuk ingat, menarik, senang belajar, seronok. Secara am, 100% pelajar memberikan respons positif terhadap teknik pergerakan setempat ini. Daripada 8 orang pelajar, 7 orang pelajar menggunakan kata kunci membantu ingatan. 4 orang pelajar menyebut menyeronokkan. 2 pelajar menyebut menarik. Dan 2 pelajar menyebut mereka menyukai teknik yang digunakan ini. Justru secara am, teknik ini telah dapat membantu ingatan pelajar di samping dapat menarik perhatian pelajar dan memberi mereka rasa seronok semasa belajar. Dari pemerhatian saya sebagai guru, semasa teknik ini dilaksanakan, pelajar kelihatan bersungguh-sungguh. Mereka menggerakkan tangan dengan bersungguh-sungguh. Ue, shita, mai, ushiro. Mereka buat dengan bersungguh-sungguh. Mereka sebut dengan baik. Dan tangan mereka menunjukkan makna pergerakan mereka. Dan hasil kajian ini disokong oleh kajian oleh Vasquez, Shia Aikawa dan Mais 2018. Mereka melakukan kajian terhadap 57 peserta dalam 3 kumpulan. Setiap kumpulan menggunakan teknik yang berbeza. Kumpulan pertama hanya menggunakan teks sahaja untuk mempelajari kosakata. Kumpulan kedua menggunakan pergerakan. Dan kumpulan yang ketiga visual tanpa pergerakan. Jadi, mereka mendapati kumpulan yang menggunakan pergerakan dapat mengingati lebih banyak perkataan kosakata selepas tempoh 1 minggu. Jadi, ini juga diperhatikan pelajar dapat mengingat lebih banyak kosakata yang diajar. Daripada 10 kosakata, pelajar apabila diminta menyebut apakah perkataan Jepun untuk atas, mereka terus mengangkat tangan. Ue. Apabila disebut apa perkataan Jepun untuk bawah, mereka terus menurunkan tangan. Shita. Maka teknik ini telah mengubah tingkah laku pelajar dan membantu mereka mengingati perkataan di samping menghafal makna. Secara kesimpulan, teknik pergerakan setempat dapat memotivasikan pelajar untuk mempelajari bahasa Jepun. Pelajar sentiasa menanti apakah teknik lain yang akan diperkenalkan. Daya ingatan pelajar menjadi lebih kuat. Mereka dapat mengingati kosakata yang diajar berkaitan arah secara maksimum. Dan teknik ini berkesan untuk membantu ingatan pelajar terhadap kosakata berkaitan arah dan makna mereka. Sekian, terima kasih, arigatou gozaimasu. Dari saya Muhammad Adlan dan Muhammad Syaifuddin, SMK Bukit Sentosa, Rawang, Selangor.